Oke, salam dan salam sejahtera kawan-kawan, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena masih lagi dengan saya di channel ini. Dan pencerahan saya seperti biasa, mereka mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya mengkritik balik mereka lah. Halang pihak bernafsu rebut pucuk pimpinan negara Hadi Awang. Di sini dia tidak ada menyebut individu ataupun kumpulan yang mana dia mengatakan bahawa merebut pucuk pimpinan negara. Jadi di sini pada saya pandangan dia ini, adakah dia mengatakan diri dia sendiri? Karena apa yang berlaku seperti mana yang kita tahu bahawa kerajaan pada awalnya adalah dipimpin oleh parti yang ataupun kumpulan parti yang mana mendapat mandat daripada rakyat. Dan kita tahu juga PHS adalah yang sepatutnya memimpin negara kita hari ini. Tetapi apa yang berlaku, kita tahu bahawa pimpinan negara kita ini telah disabotaj oleh kumpulan-kumpulan yang mana mereka membuat kerajaan daripada pintu belakang, tebu atap, seperti mana yang dia sendiri perkatakan. Dan rakyat mengatakan bahawa kerajaan yang tertubuh hari ini adalah kerajaan daripada mana pengkhianatan oleh pemimpin kita ini. Jadi apa yang dia perkatakan ini, dia seolah-olah nak menunjukkan isu ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Kerana dia takut Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan mungkin dia takut seperti mana juga yang kita tengok ada pimpinan daripada parti lain yang mengatakan takut melobi Yang di-Pertuan Agong. Jadi mereka ini tidak sadar bahawa apa yang mereka ucapkan, ini yang setengah netizen kata nyanyok. Dan apa yang dia perkatakan ini sebenarnya yang melakukan isu-isu yang seperti mana yang dia sendiri ucapkan ini, yaitu menghalang pihak bernafsu merebut pimpinan negara ini, sebenarnya mereka sendiri. Hari ini dia mempertahankan isu ini demi tembolok dia, kerana dia sendiri memegang jawatan sebagai duta bertaraf menteri, yang mana kita tahu tidak ada fungsi. Dan kita tahu juga mungkin ada 2-3 orang lagi yang duta bertaraf menteri ini yang tidak mempunyai fungsi kepada negara. So kenapa kalau nak duduk dalam kerajaan, mereka ini perlu dilantik sebagai duta bertaraf menteri yang tidak ada fungsi dan tidak memberi manfaat kepada negara, serta mereka ni seolah-olah dilihat rakyat makan gaji buta. Ini yang berlaku. Tapi dia takut sekali. Dan ada juga rakyat yang mengatakan bahawa kalau kita nak tahu pimpinan yang ada dalam kerajaan hari ini, kalau sakit di hospital, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong ataupun menghadap raja, maka mereka akan sembuh dalam masa tidak sampai 24 jam, sihat. Jadi inilah ubat mereka yang sakit nih. Kalau mereka masuk hospital, ICU, ubatnya adalah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong ataupun menghadap raja. Ini adalah satu yang netizen perkatakan di laman sosial. Jadi ini memang betul berlaku. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan penyokong-penyokong dia mendoakan dia supaya sihat, dia ada masa lagi daripada hospital mengeluarkan kenyataan seperti ini. Ini adalah satu contoh daripada pemimpin kita ini yang kita lihat bahawa dia seolah-olah tidak sedar diri mengatakan hal seperti ini dan pertontonkan kepada rakyat, yang kita rakyat boleh menilai mereka ini siapa. Dan inilah hakikatnya yang mereka perlu terima, bahawa setiap perkataan yang mereka keluarkan selalu dikritik oleh rakyat jelata. Kerana perkataan yang mereka gunakan ataupun mereka mengatakan bahawa seperti ini, hentikan segala politicking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Yang selama ini mereka dah buat. Dah elok-elok PHS memerintah yang kamu orang pergi buat kerajaan pintu belakang yang tanpa daripada mandat rakyat. Ini seolah-olah kamu orang lah yang main politicking ni. Jadi ingat di situ. Satu hal lagi, dia juga tidak ingat bahawa tanpa mandat yang mana kita lihat, yang mana dikatakan bila
penyokong daripada pihak pembangkang yang ada hari ini mengatakan mereka ini kerajaan yang bukan mandat rakyat. Mereka mempertahankan bahwa mereka juga daripada mandat rakyat karena mereka disokong. Tapi masalahnya kalau daripada awal pergabungan mereka itu ada dan kerajaan PN yang ada hari ini memang mandat daripada rakyat, mereka sepatutnya di perlawanan contohnya yang kita lihat yaitu waktu pilihan raya yang ke-14 yang lalu, yaitu antara UMNO, Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO, PIHES yang diketuai oleh parti gabungan dalam PIHES itu, serta PAS yang waktu itu. Tetapi apabila kerajaan PIHES ini tertubuh, mereka lakukan pengkhianatan di dalamnya, dan yang ingin bergabung dengan pengkhianatan ini tadi, ini adalah parti daripada PAS juga. Jadi PAS adalah sebahagian daripada apa yang diperkatakan oleh Presiden PAS ini tadi, yang dia katakan halang pihak bernafsu merebut pucuk pimpinan negara. Ini adalah mereka, ini adalah pemimpin PAS yang dilihat hari ini rakyat bahwa PAS lah yang tergolong daripada apa yang diceritakan oleh pimpinan parti PAS ini tadi. Jadi ini berlaku, dia tidak sadar bahwa yang dia nak perkatakan ini adalah bahwa mereka sendiri. Ini kalau menurut saya sebagai rakyat yang mana dia seolah-olah nak mempertahankan kerajaan yang ada hari ini, yang mana rakyat keseluruhannya, hampir keseluruhan rakyat tidak bersetuju dengan kerajaan yang ada hari ini. Mungkin yang tidak setuju dengan apa yang saya lontarkan ini adalah hanya sebagian kecil yang mungkin hanya dalam lingkungan 10 ataupun 15% saja rakyat Malaysia yang bersetuju dengan kerajaan yang ada hari ini. Kita lihat mereka cuba untuk memperbetulkan diri mereka ini dengan cara apa sekalipun untuk mereka mempertahankan kerajaan yang ada hari ini. Karena kalau kerajaan hari ini jatuh dan kita tahu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memimpin, ini adalah yang terakhir PAS akan berada dalam kerajaan, dan selama-lamanya PAS ini mungkin tidak dapat bergabung dengan parti komponen parti yang lain. Dia bergabung dengan dulu dia bergabung dengan PKR, dengan DAP waktu itu, mereka keluarkan dalil yang lain. Apabila mereka keluar, mereka mengatakan DAP ini seperti itu. Dan hari ini kenyataan dia lagi berubah lagi sekali lagi mengikut suasana waktu yang bila dia rasa dia nak mengekalkan kuasa dia. Inilah yang berlaku hari ini, dan kritikan rakyat yang rakyat lemparkan kepada mereka, mereka tidak pernah ambil iktibar daripada situ. Dan mereka seolah-olah pemimpin yang diri mereka saja yang betul dan rakyat di bawah tidak pernah betul. Ini yang berlaku. Keegoan dan keangkuhan mereka ini nampak terselah apabila mereka berada dalam kerajaan hari ini. So, inilah yang berlaku. Mereka kritik-kritik itu yang seperti saya katakan, mereka ludah ke langit jatuh ke muka mereka sendiri. Dan saya berharap sebelum mereka keluarkan kenyataan yang begini, lebih baik mereka cerminkan diri mereka, karena mereka ada dalam kerajaan hari ini. Lebih baik mereka bertobat sebelum terlambat. Dan sebelum juga rakyat membenci kamu sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Ini pencerahan daripada saya, dan sekian, terima kasih.